Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Syafiq bin Muhammad Sofian, nombor matrik 13758-21 bersama rakan saya Amirah Hani binti Abdullah, nombor matrik JK13674-21. Tujuan pembintangan ini untuk meneliti dan mengetahui tentang asal usul kaum Bidayuh di Sarawak. Pengenalan, masyarakat Sarawak mempunyai pelbagai etnik yang paling banyak di negeri di Malaysia. Kelompok etnik ini telah membentuk identiti budaya tersendiri mengikut persekitarannya. Etnik ini terbahagi mengikut penempatan seperti pesisiran pantai, lembah sungai, daerah pedalaman dan kawasan tanah tinggi. Hal ini kerana corak penempatan dan taburan penduduk yang ramai bertebaran di Sarawak menyebabkan mereka tidak banyak berhubung dengan orang luar. Seterusnya, asal-usul masyarakat Bidayuh. Masyarakat Bidayuh merupakan salah satu kaum yang terdiri dari pelbagai etnik. Dalam bahasa Bidayuh membawa maksud orang darat, terdiri daripada Bi adalah orang dan Dayuh adalah darat. Bagi membezakan orang Bidayuh dan Iban, orang Eropah memanggil Bidayuh dengan orang darat, manakala orang Iban dengan orang laut. Mereka kebanyakannya terdiri daripada agama Kristian dan minoriti adalah agama Islam. Terdapat dua kumpulan sub-etnik Bidayuh yang berbeza antaranya Bigajoy dan Bisingai. Bigajoy berasal dari bahasa Gunung Beratak yang mana tempat asal mereka untuk beriminasi dari Sengkung Kalimantan Darat. Sekitar tahun 1838, Bijagoy telah diserang oleh orang Iban sekarang dari Seri Aman, namun dari itu Bigajoy terpaksa berpindah dari Bung Beratak ke Gunung Gajoy untuk menyelamatkan diri. Dengan ketinggian gunung 1162 kaki dari aras laut, mereka mampu menyembunyikan diri. Disebabkan itu mereka digelar orang-orang gunung. Manakala Bisangai pula mendapat gelaran daripada Maganai atau Rangai, iaitu Panglima Togung yang telah memimpin mereka dari Sungkung ke Gunung Sangai. Cara hidup masyarakat Bidayuh. Masyarakat Bidayuh berkomunikasi dalam bahasa berlainan, namun tergolong dalam keluarga Bidayuh. Kerana bahasa Bidayuh mempunyai keistimewaan sendiri dari segi sebutan, percakapan, gaya dan gaya pertuturan. Selain itu, tentang adat perkahwinan, masyarakat Bidayuh, bagi masyarakat Bidayuh, perkahwinan merupakan salah satu cara seseorang itu memiliki hak dan menganggotai keluarga itu dari segi bilik atau rumah. Masyarakat ini mengamalkan perkahwinan monogami, yang mana mereka boleh berkahwin dengan ramai wanita tetapi bukan sekaligus. Namun mereka harus menceraikan isteri mereka yang pertama terlebih dahulu baru diberi keizinan untuk berkahwin lagi. Seterusnya, masyarakat Bidayuh melarang berkahwin sesama saudara. Hal ini disebabkan boleh merosakkan hubungan kekeluargaan dan melalui pertalian darah yang sama ia boleh memberi kesan kepada zuriat. Masyarakat Bidayuh seperti Dayak Selakor, mereka melarang ahli mereka daripada berkahwin dengan musuh perang. Masyarakat ini mereka tiada adat untuk merisik. Manakala kumpulan Selakau, Jagoy dan Lara, mereka mendahulukan pertunangan dengan bertukar cincin antara lelaki dan perempuan. Malah jika mereka rasakan sesuai, terus melangsungkan perkahwinan. Perkahwinan mereka berkait rapat dengan menuai padi, yang mana jika hasil yang baik diperoleh, maka lebih banyak perkahwinan boleh dilakukan. Seterusnya, majlis perkahwinan mereka dilakukan secara besar dan mewah, terutama pada anak lelaki pertama dan atau anak tunggal. Jika mereka tidak mengadakan perkahwinan seperti ini, mereka akan dicemuh dan menjadi tomahan kepada pengantin lelaki itu.
Mereka akan melantik orang perantaraan, iaitu bicara, untuk berbincang mengenai perkahwinan dengan menghantar tepak sirih, kapur tunang sebentuk cincin dan sebagainya. Seterusnya, jika pihak lelaki berkedudukan tinggi memberi kesan kepada pengantin perempuan kerana pengantin perempuan mereka perlu menginap di rumah keluarga sebelah suami, amalan wiri lokal. Begitulah sebaliknya. Malah jika suami isteri itu mempunyai ekonomi yang betul-betul stabil, mereka diberi pilihan untuk hidup di rumah sendiri, neo-lokal. Mengikut kepercayaan kaum Bidayo, jika berlaku kematian, mereka diajar untuk meratap mayat. Itu bertujuan untuk memanggil roh-roh saudara terdekat bagi membantu dan menunjuk jalan kepada rohnya untuk ke Sidanah. Sidanah bermaksud adalah tempat di mana roh-roh dewasa menunggu sebelum dimasukkan ke Sibayan. Dalam kepercayaan mereka, setiap roh yang mati harus menunggu selama lebih kurang 4 tahun untuk ke Sibayan, iaitu syurga. Jika berlaku kematian, mereka melarang pengunjung luar untuk memasuki kampung selama 7 malam berturut-turut. Mereka bimbang roh jahat mengekori pengunjung yang mana boleh berlaku kerasukan dan sebagainya. Pada suatu ketika dahulu, masyarakat ini akan menyambut Hari Gawai bagi memperingati roh, dan beberapa jenis makanan akan disajikan kepada roh tersebut. Amalan ini dilakukan bagi menghiburkan si mati agar tidak bersedih meninggalkan keluarga yang masih hidup, selain daripada memohon keampunan dosa lampau. Masyarakat Bidayo akan menyambut perayaan seperti Hari Gawai sama seperti kaum Iban bagi memperingati bahawa berakhirnya musim untuk menuai padi. Kegiatan ekonomi mereka bergantung pada bentuk muka bumi, kawasan penempatan, suku kaum dan sumber alam. Mereka menyari hidup dengan pelbagai cara. Ramai di antara mereka memilih untuk menanam padi huma, mengumpul hasil hutan, memburu dan menjadi peladang. Padi huma merupakan hasil tanaman yang terpenting dalam kumpulan etnik ini. Kaum Bidayo aktif mengusahakan perlombangan emas dan antimoni. Masyarakat ini sangat mementingkan tenaga kemahiran kerja. Hak pemilik tanah bagi masyarakat Bidayo amat penting bagi tujuan sara diri. Masyarakat ini sangat terkenal dengan adat dan pantang larang. Bagi kaum Bau Jagoi iaitu Bidayo, jika mayat mereka masih menjadi penduduk kampung di situ, maka mayat mereka akan disimpan selama sehari dan akan dibakar kemudian. Tetapi kebanyakan di antara mereka telah memeluk agama Kristian. Sebaliknya, adat baru telah diperkenalkan. Pada waktu malam, seseorang akan ditugaskan untuk menjaga keranda mereka. Selepas 7 hari, mayat itu akan dikebumikan di tanah perkuburan. Hal ini bagi menunggu semua sanak saudara pulang bagi melihat mayat itu. Pihak keluarga si mati akan memakai kain hitam atau dijadikan sebagai gelang bagi menghormati si mati. Gelang itu akan dipakaikan selama 40 hari sebagai tanda berkabung, namun yang wajib adalah dipakai selama 7 hari. Mereka akan sembahyang dengan membuka semua lampu, menutup televisyen serta menutup semua cermin yang ada di kawasan itu. Ketika majlis pengebumian ini dijalankan, haiwan peliharaan seperti kucing akan dikurung atau dibawa keluar terlebih dahulu. Semasa perkuburan dilakukan, pihak keluarga si mati akan menanam dengan barang kepunyaan si mati seperti tilam, baju, bantal, duit dan sebagainya. Hal ini bagi membantu si mati di alam sana. Fahaman kaum Bidayo, jika memasuki hutan sekiranya hujan panas, mereka dikehendaki meletakkan sehelai daun di sisi telinga mereka. Manakala jika seseorang itu tidak pernah langsung masuk ke dalam hutan, mereka digalakkan menyapu tanah di dahi mereka. Mereka perlu meminta kebenaran terlebih dahulu untuk memasuki kawasan itu. Selain itu, kepercayaan kaum Bidayo jika terdengar bunyi burung bobot, iaitu burung bubut, tidak jauh dari kawasan perumahan mereka,
maka akan ada petanda bahawa ada orang di kawasan perumahan itu bakal meninggal dalam sehari atau 2 hari. Selain itu, Rumah Panjang sangat terkenal dengan masyarakat ini. Mereka mempunyai pantang larang sebelum dan selepas memasuki Rumah Panjang. Sebelum berkunjung ke Rumah Panjang, pengunjung dilarang sesuka hati memasuki kawasan itu tanpa meminta kebenaran dari ketua kampung. Sekiranya pengunjung mempunyai kenalan di rumah itu, mereka tidak perlu berjumpa dengan ketua kampung, malah boleh terus ke rumah kenalan itu dan terpulang kepada kenalan itu hendak memperkenalkan pengunjung kepada ketua kampung atau tidak. Seterusnya, setelah sampai di Rumah Panjang, pengunjung tidak dibenarkan naik terus tanpa pelawaan dari orang yang menginap di rumah itu. Terdapat juga pantang larang yang diamalkan oleh kaum itu. Ketika syarat mengandung, ibu mengandung tidak digalakkan duduk di tangga atau mengangkat barang-barang berat. Manakala si suami dinasihatkan tidak membunuh binatang dengan sesuka hati kerana takut disumpah sehingga memudaratkan kepada kandungan. Si suami juga tidak boleh membuat kerja pertukangan dikecuali menyebabkan kecacatan anak dalam kandungan. Manakala selepas bersalin pula, pemotongan tali pusat dilakukan dengan tertib, malah uri akan disimpan sehingga kering sebaik mungkin oleh pihak keluarga. Kesimpulan, Sarawak merupakan lokasi yang sangat unik, telah menghasilkan kepelbagaian etnik, budaya dan bahasa yang pelbagai. Setiap seni tradisional mempunyai simbol dalam sistem kepercayaan mereka, mempunyai fungsi khusus mereka sendiri dan makna simbolik yang merupakan perwakilan penting dalam kehidupan seharian mereka, terutamanya menghubungkan diri mereka secara rohani dalam upacara ritual. Karya-karya seni yang digunakan untuk upacara ritual, mereka mempunyai fungsi tertentu dan makna simbolik yang menghubungkan diri mereka dengan dunia rohani mereka. Sekian, terima kasih.